dosa-dosa, amalan-amalan seseorang yang akan diukur, yang akan ditimbang di padang mahsyar esok dengan pendekatan yang tidak kelihatan bentuknya pahala dan dosa itu. Apakah ada cara timbangannya yang kedua, ya. Sebab itu mereka berbeza pandangan tentang sama ada mizan ini satu yang nampak, yang konkret, ataupun yang tidak nampak, iaitu bagaimana menimbang pahala dan dosa esok, ya. Sekumpulan ulama berpendapat bahawa mizan itu hanya satu, ya. Dalam semua perkara hanyalah satu bagi semua perkara. Semua orang dan segala amalan akan ditimbang. Berkata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan kepelbagaian amalan wa man khaffat mawazinuhu, ya. Maknanya siapa yang ringan timbangannya. Mawazin jamak kepada mizan. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, ia akan didakap oleh ibunya berupa neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu tak engkau apa itu, ya Muhammad, apa itu neraka hawiyah? Dia adalah api yang berbara, narun hamiyah. Jadi maknanya kepanasannya, ia mempunyai bara yang terdiri daripada batu-batu, ya. Batu-batu akan menjadi bara bagi azab, ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama lain berpendapat bahawa terdapat pelbagai jenis mizan, ya, bukan tertakluk pada satu sahaja. Kemudian yang kedua, mereka berbeza pandangan dari segi jenis dan kualiti mizan. Ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan Mu'tazilah, ya, berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazil ialah orang yang keluar daripada jamaah. Perkataan i'tazala, ya'tazilu, i'tizal, uzlah. I'tazala daripada perkataan azala, uzlah. Mereka mengasingkan diri daripada i'tazala, jadilah mu'tazilah. Ingat dalam suratul Kahfi, ya, wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi wa dan ingatlah ketika i'tazal mu'tazil, kamu berpisah, berasing daripada mereka yang menyembah berhala. I'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, lalu fa'wu ilal kahfi, bersembunyilah di gua, ya, bersembunyilah di gua, ya. Kahfi itu maknanya gua lah, tapi gua yang besar, gua yang macam tempurung tu, itu kahfi. Kalau yang kecil-kecil, itu dipanggil ghar. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa mizan itu diletakkan pada hari kiamat berdasarkan hakikat bentuk, punya dua dacing timbangan, sebatang di tengah sebagai tiang, maka ditimbang segala amalan di atasnya berdasarkan zahir keterangan hadis yang begitu banyak. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Namun kita terdapat khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah tentang isu-isu yang lebih terperinci. Kemudian bagaimana pula pendapat Mu'tazilah, ya, pendapat Mu'tazilah. Saya skip, saya tinggalkan Mu'tazilah itu, tak payahlah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, tak payahlah kita tengok mana apa kehendak Mu'tazilah. Buat pening je. Masuk muka surat 52 bahagian bawah. Adapun pentafsiran mizan, tengok di situ, saya skip dua perenggan di situ. Adapun pentafsiran mizan itu membawa erti keadilan. Ya, macam mana mekanismenya, apa bentuknya, adakah dua timbangan, dua dacing dan tengahnya di tiang. Mekanismenya itu serah kepada Allah. Yang penting tertegaknya keadilan. Teknikalnya itu kita tak tahu, serah kepada Allah. Sebab ini alamul ghaib.
Ini bukan alamus syahadah, bukan alam yang dapat disaksikan. Macam kita memanglah nampak saksinya, persaksian. Tapi ini alamul ghaib, benda yang metaphysics, ya, benda yang tak boleh yang penting dengan mizan itu tertegaklah keadilan Allah. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Yarahu tu makna ia akan lihat balasannya. Itu makna yarahu. Hu tu kembali pada khairan, kembali kepada syarran. Tapi siapa yang berbuat walaupun seberat debu daripada khairan, iaitu kebajikan, yarahu, dia akan lihat balasannya. Sebaliknya siapa yang mengamalkan wa may ya'mal mithqala, mithqal seberat zarrah, ya, nak sebut debu pun bolehlah, kejahatan, syarran, yarahu, dia akan lihat dosa itu bagaimana pembalasan. Jadi ini keadilan dan ketentuan Tuhan. Jadi berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi disebut hafiz sebab dia menghafal 30,000 hadis. Sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa mizan bermakna adil dan bermakna keputusan akhir, verdict, ni tak? Macam mana sudahnya. At-Tabari menyebut sanad pandangan ini melalui Ibnu Najih, Abi Najih daripada Mujahid, firman Allah, wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Maka kata Allah, kami pasti akan letak. Kami di sini ta'zim, ya. Kami di sini bukan bilangan, Allah tetaplah satu, Allahu Ahad, tapi kami di sini maknanya ialah li ta'zim, keagungan Allah yang mempunyai missionaries ataupun petugas-petugas, ya, yang mempunyai petugas-petugas. Maka Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala petugas-petugas, ya, akan meletakkan amalan manusia di pelbagai timbangan-timbangan pada hari kiamat. Jadi tak ada yang akan terlepas. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Hadir tu maknanya present. Ya, dia akan dapati apa yang ia amalkan present di hadapan dia. Sendawa dia ada sebut alhamdulillah, berosin dia ada sebut alhamdulillah, kematian dia ada sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua akan hadir, dia punya pahala-pahala daripada amalan-amalan kita itu. Bukan terlepas begitu sahaja. Jadi mizan ini seperti misalan seperti mana ia boleh menjadi penimbang amalan, maka seperti itulah juga boleh menjadi pengurang. Maknanya sifat penimbang itu ada masanya dia akan menambahkan, ya, dia akan menambahkan, menimbang amalan itu boleh menjadi pengurang, boleh menjadi penambah kepada sesuatu. Contoh ditimbang sembahyang kita. Lepas tu ada bertambah pula. Ngapa? Sembahyang sunat kita qabliyah, ba'diyah tak payah. Silap. Tak payah pula, tak? Tadi dah ditimbang sembahyang tadi. Tiba-tiba susut pula. Tuhan kata pada malaikat, "Cik tengokkan." Cakap perak pula. Ya mudah faham. "Cik tengokkan sembahyang sunatnya ada tak?" Gitu. Pasal nak menambahkan kekurangan sembahyang tadi. Itu disebut dalam hadis tentang kelebihan sembahyang sunat kita, ya, bukanlah ianya berlalu begitu sahaja. Jangan dipandang kecil, ya, benda-benda yang sunat. La tahqiranna minas saghir fa innal jibala minal hasa. Jangan dipandang remeh benda-benda yang kecil. Sesungguhnya bukit bukau terasas daripada batu-batu kerikil. Jadi maknanya kita kata Nabi, ittaqu nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah tamar. Ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu akan api neraka. Cara nak tebusnya walaupun dengan sebelah tamar. Maksudnya kita mungkin dapat bagi RM1, lalu tabung, kita hanya dapat lalu bagi RM1. Bagilah RM1. Jangan lelap pula bila tabung lalu lelap. Tabung lepas baru jaga balik. Ya tak? Dapat RM1 lah. Di sisi Allah bukan banyak, di sisi Allah keikhlasan kita
bersedekah semampu kita. Jadi itu penting, ya tak? Semuanya itu akan dapat dilihat balasannya. Yarahu. Yarahu tu ia melihat akan balasannya. Nah. Jadi timbangan itu boleh jadi penambah, boleh menjadi pengurang, ya, boleh menjadi penambah ataupun pengurang. Jaluran Lais ibn Abi Sulaim daripada Mujahid katanya al-mawazin itu ialah bagaimana keadilan, ya, dapat ditegakkan. Maksudnya mungkin ada orang kemarin kezaliman yang dilakukan ke atasnya tidak dapat balasan yang sewajarnya. Oleh kerana penjenayah itu berjaya, ya, maknanya mendapatkan peguam bela yang hebat, licik dalam berbicara, dapat mengalahkan hujah-hujah daripada, maknanya kita kata pihak, ya, kita kata pihak yang menjadi mangsa. Terlepaslah penjenayah itu, ngenok je dia. Ya, Tapi ingat, di akhirat dia takkan terlepas. Ya, di akhirat esok sipulan yang terzalim akan dapat balasan yang sewajarnya, iaitu keadilan. Pendapat yang terkuat merupakan pendapat pandangan majoriti ulama, iaitu keadilan tadi. Macam mana pun teknikal mekanismenya itu terserah kepada Allah, itu alamul ghaib. Jadi kita fahamkan bahawa apa juga bentuknya, keadilan akan dapat ditegakkan. Taib, apakah yang diletakkan atas mizan? Sembahyang tak nampak pahalanya, puasa tak nampak pahalanya, sedekah tak nampak pahalanya. Macam mana esok nak diletakkan di atas timbangan? Bentuknya macam mana? Jadi ini jawapannya, ya. Berkenaan dengan objek yang nampak, abstrak yang tidak nampak, yang diletakkan di atas mizan pada hari kiamat, ulama menyatakan amalan-amalan walaupun ianya bersifat arad, tak nampak, ya, maka Allah ubah ia menjadi konkret, jisim pada hari kiamat. Maknanya bertukar coraknya daripada yang tak nampak menjadi nampak. Bendanya tak nampak tapi dikonkretkan, dibentuk rupanya supaya nampak, ya. Maknanya apa? Kita kata bahawa contoh, ya, amalan kita ini naik ke langit bagai kain yang putih bersih, kerana tidak adanya ujub, tak adanya riak, tidak adanya apa. Jadi itu kita kata benda yang tak nampak, sembahyang kita, puasa kita, amalan kita naik ke langit dengan bagaikan kain yang putih. Ada juga kain yang buruk. So, itu sembahyang-sembahyang yang tidak ikhlas, yang tidak maknanya khusyuk dan sebagainya, naik bagai kain-kain. Jadi itu dikonkretkan. Itu nisbah dunia, itu nisbah dunia. Akhirat esok pun begitu, ya. Allah ubah amalan yang tak nampak, yang bersifat arad itu, yang abstrak, menjadi jisim, iaitu menjadi sesuatu yang konkret, yang kelihatan, ya. Misalnya seorang yang kuat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka akan diubah menjadi kepingan yang akhirnya akan menjadi berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih kita, ya, tasbih kita ianya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan pahalanya. Di akhirat esok menjadi saqilatani fil mizan, akan menjadi sesuatu yang berat dalam timbangan. Akhlak kita, sesuatu yang tak nampak kelihatan, ya, maksudnya tidak dalam bentuk yang jisim. Akhlak kita esok akan menjadi seberat-berat timbangan yang membantu kita di akhirat itu. Asqalu ma yuzanu yaumal qiyamah al-akhlaq, seberat-berat yang akan ditimbang hari akhirat esok adalah perangai baik kita, budi pekerti kita, ya. Sebab itu kita cari jalan selain pada kita beramal, kita berakhlak, ya. Sebab itulah orang Islam itu tak sepatutnya menjadi momokkan orang lain, umat lain. Apa orang Islam ni? Jadi liability pula, jadi sesuatu yang membebankan umat yang lain. Tak, biarlah umat Islam itu umat yang memberikan keselesaan kepada orang lain, antaranya melalui akhlak kita, perangai kita. Imam Baghawi
Diriwayatkan, kata Imam Baghawi, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, puak saudara Nabi, sepupu Nabi, seperti mana diterangkan dalam hadis sahih, bahawa hari kiamat akan datang surah Baqarah, surah Ali Imran dalam bentuk rupa awan. Seseorang yang ada pada dirinya surah Baqarah dan surah Ali Imran. Maknanya dia ngapai. Bukan inna a'tayna je. Bukan qul huwallah je. Dalam dadanya ada 2 surah weh. Jadi akhirnya nanti surah itu berubah menjadi awan yang memberatkan timbangannya. Allah. Mana apa lah kita nak ngapai. Ngapa kita sekolah orang putih kemarin. Ya tak? Seorang di St. Michael, ya tak? Isterinya RPS apa ni, nun belah sana nun, ya tak? Atau mana ada ngapai. Kalau ada ngapai pun twinkle twinkle little star, ya tak? Are you sleeping brother John? Itu adalah apa? Tak. Kalau kita tak dapat hafal yang itu, kita sentiasa mendampingi surah ini. Surah Baqarah ni, surah Ali Imran. Sentiasa kita menjadi idaman, kita baca, gemar membacanya. Mudah-mudahan esok. Kalau tak dapat jadi awan yang besar pun dapat dia juga. Ya tak? Awan-awan sirus pun jadilah. Ya, kumulus tak dapat, sirus pun jadilah. Ya tak? Dalam hadis sahih kisah Al-Quran bahawa ia datang dalam bentuk fizikal. Quran tu datang menjadi pembela kita. Seseorang itu, sesiapa yang membaca Al-Quran rajin, maka konkret di pahala membaca Quran itu dikonkretkan menjadi seseorang yang menjadi pembela kita esok. Quran tu datang, teman ni lah katanya tilawah Mika kemarin katanya. Teman ni lah hafalan Mika kemarin, amalan Mika. Atau apa yang Mika datang? Teman nak membela Mika. Ngapa? Mika berjaga malam, bercekang mata, baca teman ni. Atau teman datang nak nolong Mika lah. Orang Perak, apanya ata dah. Quran cakap ata apa lah. Maka saja nak nyedakkan labur ni dah. Maka bila Quran tu datang, maka si fulan itu bertanya, siapa pula kamu? Maka Quran jawab, akulah Quran yang menyebabkan kamu bangun pada waktu malam dan kamu berdahaga berpuasa pada waktu siang. Jadi diopakan menjadi orang yang akan menjadi pembela kepada si fulan. Jadi ini nak menyebutkan benda yang tak nampak, yang abstrak, ya, yang tak kelihatan physically dalam bentuk jisim. Di akhirat esok akan datang dalam bentuk fizikal, datang dalam bentuk jisim. Di sini Quran, amalan Quran kita menjadi manusia yang membela kita, menjadi makhluk yang membela kita. Begitu juga soal kubur. Datang kepada seorang mukmin, seorang remaja. Siapa pula Mika ni? Akulah amalanmu yang baik. Menemanimu sampai hari kiamat. Udahlah rupanya elok, wangi pula tu. Atau mak kita kalau dapat berkawan ni tak, dengan orang yang elok, wangi pula tu, usahlah balik lagi awet, tunggulah dulu, nanti teman masuk yongat lagi. Contoh, jika kalau dapat berkawan dengan orang yang busuk, panggil pula, ya Allah, tak? Lepas tu pengor, tak tahulah kabarkan pengor. Dalam kubur tu berkawan dengan orang yang pengor, ya. Mak bila nak baliknya, ya Allah, awak dah tak tahan, melantung. Contoh. Jadi datang seorang mukmin, dia kata pada orang mukmin, iaitu sepulan ahli kubur tadi, seorang remaja yang cantik paras rupa, lagi wangi. Maka sepulan ahli kubur tanya, atau Mika ni siapa pula? Ya. Katanya, akulah amalanmu yang saleh. Aku akan menemanimu sampailah ditiup sangkakala. Kan keseronok. Ngapa berkawan dengan orang yang comel, lepas tu wangi pula. Ya. Begitulah juga disebut tentang kisah rupa buruk amalan jahat bagi orang kafir dan orang munafiqin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi apa maksudnya? Benda yang tidak kelihatan akhirnya dibentuk kelihatan, ya, iaitu amalan kita boleh menjadi perubahan. Jadi ini mizan akhirat lain, mizan dunia lain.
Mizan dunia, pahala tak nampak. Tapi mizan akhirat, pahala tu nampak. Ini fiqh maknanya kefahaman ya. Mizan dunia lain, mizan akhirat lain. Mizan dunia tak nampak dosa, tak nampak pahala. Sebab itu rasa malas nak buat sesuatu. Tak nampak pahala tu. Cuma kalau nampak berketui depan kita, ya tak? Macam sekarang ni orang cuba buat, maknanya siapa yang datang sembahyang subuh, anak-anaknya akan dapat RM5 sepanjang cuti sekolah ni. Ramai lah dia membawa anak-anak ni, ngapa dapat juga RM5. Ini pun tak ngapa katanya. Jadi mizan akhirat, benda yang tak nampak akan jadi nampak. Berkata Ibnu Hafiz Ibnul Hajar Al-Asqalani, dia ada dua. Satu Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Haythami itu kitab itu Ibnu Hajar faqih, ilmu fiqh. Adapun ilmu Ibnu Hajar hadis ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Adapun penukilan itu pada pandangan saya merupakan satu perbuatan yang hakiki. Amalan itu akan dijelmakan, membentuk jasad ketika ditimbang di atas mizan kelak. Satu ketika para sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud. Kamu jangan, kata Nabi. Ya, pasal ketinnya walaupun renik ya, tetapi kata Nabi kalau ditimbang dengan Uhud, bukit Uhud, berat lagi ketin dia. Ibnu Mas'ud ni di antara jasa dia ialah sebagai pembantu peribadi Nabi semasa di Mekah. Semasa di Mekah dia adalah pembantu peribadi Nabi. Semasa di Madinah pembantu peribadi Nabi ialah Anas Ibnu Malik. Dan Ibnu Mas'ud adalah ahli tafsir yang mendalam macam juga Ibnu Abbas ya. Ibnu Mas'ud di antara orang yang kuat kena seksa masa di peringkat Mekah kemarin. Dia ni rendah, pendek, kemetod, ya tak? Jadi Umayyah bin Khalaf selalu seksa dia. Ya, tampar lah, tarik telinga dia lah sampai putih telinganya kena tarik. Maknanya Umayyah bin Khalaf ni tajam kukunya. Jadi angkatnya Ibnu Mas'ud tu naik ke atas sampai putih telinganya. Tapi itu tidak berganjak. Itu Ibnu Mas'ud tidak berganjak daripada keimanannya. Jadi tapi para sahabat ni tadi sebagai manusia, bila tengok renik je, tak? Lepas tu ketinnya halus, udah dia menggelak. Sebab Nabi bukan mentarbiah malaikat. Nabi mentarbiah manusia dengan kerencamannya. Jadi manusia macam-macam peset lah. Udah lantak dia menggelak, tengokkan ketin Ibnu Mas'ud. Ya Allah, renik benar. Kata dia ya. Lalu Nabi kata, kamu jangan. Kan? Jangan kamu tertawakan Ibnu Mas'ud. Aku dengar dia malam semalam. Masa aku Mi'raj, dia berjalan dalam syurga. Aku juga dengar ya Bilal Ibnu Rabah langkah-langkahnya yang sasa di dalam syurga. Jadi begitu kita kata bahawa dalam timbangan Allah, amalan yang tidak kelihatan tetapi rupanya berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ditimbang kitab amalan seperti yang tersebut di dalam hadis bitaqah. Bitaqah ni ialah kartu-kartu ataupun kad-kad, kepingan-kepingan. Tahlil-tahlil seseorang itu menjadi kepingan-kepingan yang memberatkan ya, amalan, kitab amalan esok. Ya, ditimbang pelaku amalan dalam hadis ya, seperti disebut di sini. Naam, yu'ta yaumal qiyamah birajuli samin. Samin ni maknanya gemuk. Sila. Samin ini maknanya gemuk. Dalam bahasa Arab, gemuk ni dua ya. Satu badin berbadan, ya, badin. Fi badani, maka orang yang berbadan, berisilah, bertubuh kata orang Peraknya, maka disebut badin. Kadang-kadang juga disebut samin. Maka didatangkan di hari akhirat esok ya, untuk perbicaraan seorang lelaki yang samin, gemuk. Tetapi fala yazinu indallahi janaha ba'udah, tapi langsung tidak ada nilaian pertimbangan di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk ya. Ba'udah ni boleh juga nyamuk ataupun boleh juga sesuatu yang bersayap, mungkin boleh juga maknanya lalat pun boleh. Ba'udah pokoknya serangga yang bersayap, itu ba'udah.
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ingat, Allah tidak akan malu untuk membuat perumpamaan walaupun sekecil lalat. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Ba'udah itu serangga yang bersayap, ya. Allah tidak akan malu, la yastahi. Kalau saya, kita kata kalau kita malu, ana astahi. Kan kalau kita katalah indana da'wah, kita ada jemputan. Dia kata ana astahi, saya malu nak pergi, ya. Saya malu nak pergi, ya. Jadi di sini laki-laki ni gemuk, tapi di sisi Allah, Allah tak pandang rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang rupa kamu, ya tak? Allah tak pandang jasad kamu, Allah pandang hati kamu, niat kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi walaupun badannya bulun, ya tak? Fala yazin, makna tidak ada wazan, tidak ada timbangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa? Iman tak ada, amal tak ada, badan je sedap, ya tak? Indallah. Walaupun janaha ba'udah, tak ada langsung nilai dan harga di sisi Allah, walaupun sesayap nyamuk, ya. Thumma qara'a, kemudian dibacakan ayat, ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tak silapnya ini dalam suratul Kahfi, ya. Maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amalan mereka, menjadilah khaffat mawazinuhu, ringan timbangan baiknya. Puncanya tak ada kekuatan iman, tak ada kekuatan amalan. Jadi maknanya kita tidak akan terpesona semata-mata melihat rupa paras. Kita ingat Allah nilai bukan rupa dan paras, dan yang Allah nilai ialah hati kita dan amalan kita. Namun demikianlah hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia, kan? Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan